Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan khususnya kepada Puan Khadijah Adnan selaku pensyarah penyelia saya. Hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum. Berikut merupakan senarai kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama merupakan maklumat umum. Nama saya Hazwani binti Limsun, Program PDPP Sejarah SK1 Ambilan Jun 2020. Bidang pengajian sejarah, pensyarah penyelia Puan Khadijah Adnan dan guru pembimbing Cik Nur Farhana binti Halim. Saya telah menjalankan praktikum di Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2, Kinabatangan, Sabah. Saya mengajar mata pelajaran sejarah. Tempoh mengajar 1 jam seminggu. Kumpulan murid terdiri daripada tahun 4 dan tahun 6. Nama kelas 4 dan 5 seramai 33 orang, 4 Zamrud seramai 29 orang, 6 dan 5 29 orang dan 28 orang untuk 6 permata. Seterusnya kita beralih kepada pengetahuan dan kemahiran. Sedia ada DIPG yang telah diaplikasikan di sekolah. Terdapat 4 fokus utama yang akan saya perincikan. Yang pertama adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang telah saya aplikasikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah teori pelaziman operan Skinner 1904 sehingga 1990. Menurut Skinner, gerak balas boleh diulangi atau tidak diulangi jika diberikan peneguhan sebaik-baik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. Peneguhan positif dan negatif telah diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebagai contoh peneguhan positif, murid mengemukakan hasil projek bunga raya secara berkumpulan dengan baik. Kesan dan akibatnya, guru mempamerkan hasil kerja murid dan murid telah diberikan hadiah sebagai ganjaran. Seterusnya ialah peneguhan negatif. Guru memarahi murid kerana tidak menyiapkan tugasan. Kesan dan akibatnya adalah murid akan berusaha untuk melaksanakan tugasan agar guru tidak memarahinya. Tindakan murid yang menyiapkan tugasan menghapuskan rangsangan yang tidak diingini oleh murid. Berikut merupakan teori pelaziman operan yang telah saya aplikasikan dalam projek Bunga Raya. Seterusnya, teori pembelajaran yang kedua yang telah saya aplikasikan adalah teori kecerdasan pelbagai. Menurut Gardner 1999, kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh digayakan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya. Sebagai contoh, teori kecerdasan pelbagai dari aspek kecerdasan muzik. Kemampuan untuk meluahkan perasaan melalui muzik. Murid menggunakan elemen muzik untuk menghafal lirik yang berkaitan dengan pembelajaran. Sebagai contoh, saya telah menggunakan lagu Rukun Negara semasa mengajar unit Bunga Raya agar murid dapat mengingati aspek-aspek dalam Rukun Negara. Ini adalah contoh penggunaan lagu 5 prinsip rukun negara semasa proses pembelajaran. Seterusnya saya akan perincikan berkaitan dengan teknik pengajaran yang telah saya aplikasikan. Dari aspek pendekatan, saya telah menggunakan 4 pendekatan, iaitu yang pertama induktif, yang kedua didaktif, yang ketiga elektif dan yang keempat tematik. Saya memilih pendekatan-pendekatan tersebut bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran yang telah saya jalankan. Bagi strategi pula, saya telah menggunakan strategi berpusatkan guru, yang kedua berpusatkan murid, yang ketiga berpusatkan bahan dan yang terakhir berasaskan tugasan ataupun aktiviti. Bagi kaedah dalam teknik pengajaran, saya telah mengaplikasikan kaedah seperti berikut. Yang pertama, kaedah penerangan. Yang kedua, kaedah penceritaan. Yang ketiga, kaedah kaji dokumen. Yang keempat, kaedah kaji gambar. Dan yang terakhir, kaedah kaji peta. Kaedah-kaedah tersebut diaplikasikan mengikut tajuk-tajuk tertentu yang terdapat di dalam DSKP Sejarah tahun 4 dan tahun 6. Bagi teknik pengajaran pula, saya telah mengaplikasikan 4 teknik, iaitu yang pertama, belajar sambil bermain, yang kedua, jalan galeri ataupun gallery walk, yang ketiga, soal jawab dan yang keempat, penyelesaian masalah. Sebagai contoh, dalam teknik belajar sambil bermain, saya telah menggunakan bahan bantu mengajar seperti permainan dartboard untuk menarik minat mereka dalam pembelajaran sejarah. Manakala bagi teknik jalan galeri ataupun gallery walk, saya menggunakan
digunakan semasa melaksanakan aktiviti berkumpulan agar mereka dapat bergerak aktif di dalam kelas. Seterusnya, bagi soal jawab dan penyelesaian masalah pula, saya mengaplikasikan teknik tersebut semasa aktiviti pengukuhan. Seterusnya, bagi kemahiran pengajaran, saya telah memfokuskan kepada 3 kemahiran, iaitu yang pertama kemahiran set induksi, yang kedua kemahiran penggunaan bahan sumber, dan yang ketiga kemahiran menyoal. Seterusnya, aspek terakhir dalam pengaplikasian ilmu IPG di sekolah adalah penulisan RPH. Mengikut pemerhatian saya sepanjang praktikum, RPH IPG dan RPH sekolah adalah sama, yang mana mengikut format terkini merangkumi set induksi sehingga set penutup. Dalam hal ini juga, penyemak RPH yang berada di sekolah saya membantu dalam merancang RPH mengikut format yang terkini. Seterusnya, saya beralih kepada pengetahuan dan kemahiran baharu yang telah saya perolehi di sekolah sepanjang praktikum. Terdapat 5 pengetahuan baharu yang telah saya perolehi. Yang pertama, membuat refleksi pengajaran, yang mana refleksi pengajaran ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta penambahbaikan. Yang kedua adalah saya juga mempelajari cara untuk mengawal kelas dan mewujudkan kelas yang kondusif. Yang ketiga, pengisian APDM. Sebagai guru kelas, saya juga telah mempelajari sistem pelaporan kehadiran murid yang mana ia perlu diisi setiap hari. Okey, yang ketiga adalah pentaksiran bilik darjah ataupun dikenali sebagai PBD. Dalam PBD ini, saya mempelajari cara untuk menilai tahap penguasaan murid berdasarkan kemahiran yang diajar. Seterusnya, yang terakhir adalah pengurusan program sekolah. Saya juga telah mempelajari cara untuk menguruskan program, iaitu seperti hari kecemerlangan murid. Baiklah, sekarang saya beralih kepada ilmu binaan dan inovasi yang telah saya hasilkan. Sebelum melaksanakan inovasi ini, saya telah menjalankan pemerhatian secara rawak. Berdasarkan pemerhatian saya, murid mempunyai kelemahan untuk menguasai fakta dalam sejarah. Oleh itu, penyertaan masalah dalam isu ini adalah murid kurang berminat membaca fakta panjang yang terdapat di dalam buku teks. Yang kedua, tahap penguasaan membaca fakta yang panjang adalah lemah. Dan yang ketiga, murid mengantuk apabila membuat aktiviti pembacaan. Oleh itu, langkah ataupun tindakan yang telah saya laksanakan adalah mengubah suai aktiviti menggunakan permainan yang telah saya cipta, iaitu Smart Row Game berbentuk permata. Seterusnya, permainan sebegini sekaligus dapat mengingat fakta berdasarkan maklumat ataupun soalan yang ringkas dan padat yang telah saya ciptakan dalam permainan tersebut. Kesan daripada aktiviti ini, murid lebih aktif dan bersemangat. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran sosial dalam kalangan murid kerana memerlukan kerjasama bersama rakan. Dan yang terakhir, kemahiran menguasai fakta meningkat. Jalan-jalan macam pemungkaman. Saya beralih kepada senarai kandungan yang terakhir, iaitu komen dan reaksi tentang pengalaman mengajar. Terdapat 6 komen dan reaksi yang telah saya perincikan seperti yang tertera dalam paparan yang disediakan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri, Hazwani binti Dimsun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.